Mulai esok, Malaysia secara rasminya menguatkuasakan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP, satu perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia. Bagi merealisasikan impian ini, 3 akta terpaksa dipinda sebelum RCEP boleh diratifikasikan negara. Apakah manfaat RCEP kepada perniagaan dan rakyat Malaysia? Ikuti laporan Afrina Romzi. Secara ringkas, RCEP menggabung 5 perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN menjadi satu FTA tunggal untuk mengukuhkan rantaian bekalan perdagangan. Ia merangkumi 10 anggota ASEAN, Malaysia, Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Serta negara rakan FTA ASEAN, Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan dan New Zealand. Namun, India menarik diri menjadikan jumlah terkini 15 negara. Dengan menyelaraskan piawai perdagangan antara sempadan, tarif import dan ekspor dapat dikurangkan secara progresif atau dihapuskan. Sebagai contoh, ASEAN, Jepun dan Korea Selatan ketika ini dikenakan tarif 15% untuk import biskut manis dari China. Dengan RCEP, tarif itu akan dikurangkan secara progresif sehingga sifa dalam 15 tahun. Terdapat juga negara tidak lagi mengenakan tarif import biskut manis seperti Thailand dan Filipina bermula esok, masing-masing daripada 20 dan 15%. Lebih rendah kos pengeluaran, produk dapat dijual dengan harga yang lebih murah dan kompetitif. Kalau dahulu satu kotak biskut manis berharga RM10, orang ramai kini dapat membeli serendah RM8. Bergantung juga kepada beberapa perkara seperti kos logistik dan pelabuhan. Sebagai FTA terbesar dunia, RCEP membuka pasaran 15 negara dengan populasi lebih 2 bilion orang. Ini bersamaan 1/3 populasi dunia dan hampir 30% jumlah dagangan dunia. Dia mempunyai satu option pilihan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bukan sekadar daripada negara-negara ASEAN sahaja. Bukan sekadar daripada negara-negara ASEAN Plus One tadi tu. Contohnya kalau ASEAN Jepun, dia hanya boleh mendapatkan semua itu daripada ASEAN dan Jepun sahaja. Tetapi dengan RCEP, kita punya pengeluar kita akan boleh mendapatkan sumber-sumber input raw material ataupun intermediate goods untuk tujuan penghilangan bagi produk terakhir itu daripada 15 buah negara anggota. Dengan RCEP, proses import atau ekspor ke negara anggota juga menjadi mudah dengan menggunakan satu borang perdagangan berbanding sebelum ini. Justeru, pengeluar pakaian di Malaysia boleh mengimport kain dari Vietnam, butang dari Thailand, pewarna dari Australia, manakala benang khas dari China. Selepas pakaian itu disiapkan, pengeluar hanya perlu menggunakan satu borang sijil tempasal bagi tujuan ekspor produk pula. Tidak ketinggalan, perusahaan kecil dan sederhana PKS juga menjadi penggerak perjanjian ini. RCEP merupakan satu-satunya perjanjian perdagangan bebas yang mempunyai satu fasal khusus PKS merangkumi perkongsian maklumat dan langkah pengurusan perniagaan dan pelaburan. Dengan proses perniagaan yang seragam dalam pasaran besar, RCEP dapat merancakkan lagi perdagangan negara dengan sasaran meningkatkan hasil ekspor RM44 bilion setahun. Afrina Romzi, TV3.